سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, selamat mati perempuan, tuan-tuan tak ada? Tak ada. Nah, tuan-tuan, perempuan tak ada hari ini. Tuan-tuan tak ada. Alhamdulillah, kita sambung kajian kita dalam muka surat 68 menggunakan kitab Rahiqil Maktum kenaan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa basyiran wa nazira, yaitu membawa berita peringatan dan membawa berita gembira. Peringatan azab kepada orang yang menolak mengingkari Nabi SAW dan memberikan peringatan gembira, yaitu kebahagiaan kepada orang yang mengikuti Nabi SAW. Jadi kita sambung tajuk yang besar dia, sejarah ringkas sebelum kebangkitan Nabi SAW. Tidak syak lagi kuasa takdir Allah memagar Rasulullah SAW, makna dia menghalangi Nabi SAW dengan segala pertolongan, inayah dan juga jagaan Allah Subhanahu wa taala ketika mana naluri keinginan kemanusiaan baginda merangsang baginda dari dalam untuk mengambil habuan dari kelazatan duniawi. Jadi sebagaimana kita naluri manusia Nabi SAW pun juga berkeinginan untuk mengambil kelazatan dunia ini sama seperti orang biasa. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi SAW dan menghalanginya daripada terjatuh ke dalam maksiat. Sebab itulah maksum. Nabi ini dijaga sebelum diutus menjadi nabi dan ketika mana diutus menjadi Nabi Muhammad, dari Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Jadi daripada segala bentuk keduniaan, kelazatan dunia yang membawa kepada ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi dijaga. Jika perasaan baginda senang menerima sebahagian dari resam-resam yang tercela, di ketika itu pula penjagaan Allah akan berperanan menghalangi perasaan tadi. Jadi ketika mana Nabi teringin perasaan itu nak tahu bagaimana hiburan dunia ni, bagaimana manusia-manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang lalai mengingati akan Tuhannya, maka ketika itu juga dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat Ibnu Asir, sabda baginda Nabi SAW mengisahkan. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga baginda. Jadi ketika mana kata Nabi, aku tidak pernah berhasrat dengan apa yang dilakukan oleh orang yang jahiliyah. Jadi Nabi SAW mengatakan Nabi tidak pernah berhasrat dengan apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Selain 2 kali sahaja, kata Nabi. Selain 2 kali saja. Jadi Nabi SAW nak tahu apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah ketika waktu malam. Maka Nabi SAW berhasrat 2 kali ini saja. Namun 2 kali ini kesemuanya Allah gagalkan. Allah menghalang
Allah menghalang daku dari meneruskannya. Nabi SAW kata, Allah menghalang daku daripada meneruskan keinginan tadi. Lepas itu tidak pernah aku idam-idamkan lagi, sehinggalah Allah mengurniakan daku dengan risalahnya, kata Nabi. Sehinggalah Allah SWT melantik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Jadi bila dua kali ini? Bila dua kali ini? Di suatu malam, kata Nabi, Nabi cerita, suatu malam aku telah berkata kepada hamba suruhan yang mengembala ternakan bersamaku. Nabi SAW mengembala kambing, dan ada juga bersama Nabi hamba suruhan. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Masya Allah, cahaya muka tu main daripada Mekah tu. Masya Allah. Kan? Mana dia aura mai daripada tanah suci ni lain. Kan? Sebab apa? Sebab dosa tinggal kat sana dah. Jadi ketika mana kita haji dan umrah, balik kita ni sama seperti mana kita dilahirkan daripada perut ibu kita, tanpa ada barang dosa. Masya Allah. Kan? Jadi sebab itulah, kan, banyak-banyakkan berdoa. Kan, banyak doa. Jadi siapa yang balik umrah, kita minta doa daripadanya. Tajir bawa umrah, doakan kami. Alhamdulillah. Jadi doa masih lagi diijabah oleh Allah 40 hari. Duduk di sini 40 hari, banyakkan doa. Lepas tu suara pun lain. Suara hilang tu. Masya Allah, kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ujian untuk kafarah, untuk mengampunkan dosa kita. Kan? Sebab setiap kesusahan yang kita ada ni, kesusahan, kesempitan, kesakitan yang kita ada, kita bersabar dengannya, maka Allah akan hapuskan dosa kita. Kan? Ramai kita tengok dulu seorang makcik, kan, jatuh, patah tangan. Patah tangan. Kafarah, mengampunkan dosa. Kan, kita sakit, kan, kita demam. Masya Allah, kita letih. Letih kita ni mengampunkan dosa. Dan sakit kita mengampunkan dosa. Sebab itulah ketika mana kita kan sakit, istighfar banyak-banyak kepada Allah. Moga dengan itu Allah ampunkan dosa kita. Alhamdulillah. Kita sambung. Jadi Nabi SAW menceritakan dua keadaan ini. Bila dua keadaan ini? Surat 68. Seorang aja ni muslimin. Seorang aja. Teman. Jadi di suatu malam, kata Nabi cerita ni, di suatu malam, ku telah berkata kepada hamba suruhan mengembala kambing yang Nabi bersama dengan geng-geng dia lah, dengan geng-geng pengembala kambing. Nabi SAW, Nabi kerja Nabi mengembala kambing orang. Lagi diupah lah, kan, diupah. Nabi diupah. Jadi Nabi ketika ini berada di jagaan Abu Talib, pak saudara Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW berada di jagaan Abu Talib ni, dan juga menyokong Nabi selama 40 tahun, sehingga Abu Talib ni wafat, meninggal. Masya Allah. Dia sentiasa menjaga Nabi, sentiasa menyokong Nabi SAW, dan sentiasa melindungi anak saudara dia ni, itu Nabi Muhammad SAW. Jadi dua kali ni kata Nabi, ketika mana aku minta kepada yang sama, yang hamba suruhan juga, mana seorang hamba suruhan mengembala kambing, aku minta kepada dia untuk menjaga ternakan aku. Malam ni aku nak pergi ke Mekah, kata Nabi. Nak pergi tengok orang ni buat apa, kan. Boleh tak kalau kamu tolong menjaga kambing-kambingku ini, sehingga dapat aku masuk ke kota Mekah dan berjaga malam seperti pemuda-pemuda lain. Teringin nak seperti mana pemuda lain, dan nak muda yang tenggelam dalam masa mudanya, yang tidak mengetahui halal tuju kehidupan ini, kan, yang tenggelam dalam keasikan. Maka Nabi nak tengok bagaimana keadaan itu. Maka hamba suruhan ini pun mengatakan, ya, pergilah, saya akan jaga, kan. Kalau boleh pergi, kata, kau boleh pergi, kata orang yang jaga itu. Jadi Nabi pun pergi, ya. Dan aku pun keluar, sehingga apabila aku sampai ke rumah pertama, di Nabi mendengar satu keramaian,
Jadi ketika mana Nabi sampai ke rumah pertama, aku pun mendengar alunan alat permainan. Alunan alat permainan. Aku bertanya kepada orang yang lalu, kata Nabi, apa keramaian semua itu? Nabi tanya, ni ada apa ni? Ramai dia duduk sini. Ada orang jawab, mereka itulah keramaian majlis perkahwinan si fulan dengan perempuan si fulan. Ada orang kahwin. Kenuri kahwin tu. Kenuri kahwin dan sehingga sampai malam. Zaman jahiliah ni malam-malam lagi jahiliah. Kan? Malam. Jadi kita kenuri kahwin sampai pukul 5 je lah. Ya. Pukul 6 kita main tak ada dah. Lewat benda tu dia. Kan? Main Allah sampai lambat ke main Ustaz. Lewat beda. Lewat beda. Tak makan lah. Pukul 9. Pukul 9 main dah kan. Jadi kata Nabi, aku pun duduk mendengarnya. Jadi Nabi pun duduk kan. Dengar kan permainan-permainan tadi. Nabi pun duduk. Tetapi Allah telah menulikan telinga aku. Dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala menutup telinga baginda sehingga kan Nabi tidak mendengarnya. Nabi tidak mendengari apa yang dia berkata. Sehingga Nabi SAW ngantuk. Dan Nabi lena. Sehingga ke pagi. Masya Allah. Dan kata Nabi, hingga matahari naik pada esok pagi tu, barulah aku jaga perasan matahari, kepanasan matahari lah. Dan ketika mana panas matahari menimpa tubuh Nabi, maka Nabi terkejut. Kan? Rupa-rupa Nabi tertidur. Sehinggalah pagi. Masya Allah. Bila aku balik menemui temanku tadi, kata Nabi, menemui teman Nabi yang Nabi letakkan kambing bersamanya, di mana beliau bertanya apa ceritanya. Aku pun menceritakan segala-galanya. Teman ni pun pakat tahulah apa cerita malam ni. Malam. Kan? Nabi pun cerita takat tu je lah. Takat Nabi sampai duduk, lepas tu tidur. Sampai tu tak tahu dah apa cerita apa tu. Kan? Hal yang sama aku cuba di suatu malam. Kali berikutnya Nabi nak cuba lagi. Kan? Percubaan kali kedua. Kan? Jadi, namun setelah aku sampai ke kota Mekah, hal yang sama terjadi pada aku, kata Nabi. Sampai je kota Mekah dan duduk nak mendengar apa-apa saja yang mereka berkatakan, maka Nabi pun ditutup telinganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Nabi pun lena tidur. Dan selepas tu aku tidak pernah mencuba lagi, kata Nabi. Lepas kali yang kedua ni Nabi kata, aku tak mau cuba dah. Kan? Maka aku pun tidak pernah cuba dah. Nabi SAW dalam riwayat Bukhari telah meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah dengan katanya, ketika mana pembinaan Kaabah, kan, pakcik Nabi SAW, pak saudara Nabi Abbas, Abu Talib, kan sama juga ikut bersama-sama dan menaikkan batu binaan Kaabah tu. Maka Nabi pun ketika itu ikutlah pada masa remaja Nabi, menolong pak saudara Nabi SAW menaikkan binaan Kaabah ni. Dan ketika mana Nabi SAW tengah angkat batu, pak saudara Nabi Abbas bin Abdul Muttalib ni kata kepada Nabi, kata, ya Muhammad, letakkanlah kain baju dekat, kau nak ikatlah dekat leher. Kan, mana selok selok. Saya kena batu tu. Kan? Maka Nabi SAW pun mengelakkan kain Nabi hingga menampakkan aurat. Sehingga Nabi SAW pingsan terus, jatuh. Nabi pingsan dan jatuh. Masya Allah. Jadi kedua mata terjegil ke langit. Setelah sedar terus baginda melaung, mana kain aku untuk menutupi aurat tu lah. Sebab pak saudara Nabi tadi kan suruh letakkan, ikatkan dekat leher sebab takut batu kan, kena batu lagi koyok kan. Maka Nabi pun buat, maka Nabi pingsan. Pasal apa? Aurat terbuka. Masya Allah. Ini ketika remaja, nama itulah ihrasat namanya. Sebab penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana menjelang kenabian ataupun tanda-tanda kenabian Nabi SAW. Jadi setelah sedar, terus baginda melaungkan, kata, kain aku. Lalu dipakaikan kainnya ke badannya. Dalam satu riwayat lain mengatakan, selepas kejadian itu tidak lagi dilihat aurat baginda Nabi SAW. Lepas kejadian itu, maka tidak lagi dibenarkan Nabi SAW memperlihatkan auratnya. Kan? Ya, Rasulullah SAW mempunyai keistimewaan di kalangan kaum Nabi ni. Jadi sebelum diangkat menjadi Rasul, sebelum dilantik menjadi Rasulullah,
Maka Nabi SAW orang yang terbaik ya. Di kaumnya, keistimewaan ni, kaum kafir Quraisy dah terkenal dah Nabi SAW. Mereka kenal Nabi SAW dengan akhlak yang terpuji, pekerti-pekerti yang mulia, sifat-sifat terpuji, baginda tokoh termulia di kalangan bangsanya. Akhlak Nabi ni, maka akhlak Nabi ni dinampakkan. Maka semua seolah-olah akhlak ni terhimpun kepada baginda seorang je. Kan? Kemudian benar percakapan Nabi, lemah lembut pergaulannya, bersih jiwanya, murah pemberian, mudah dalam memberi dan murah pemberian, mulia pekerjaan, menepati janji, beramah dan bertanggungjawab, hingga mereka menggelarnya Al-Amin. Sehingga Nabi SAW digelar sebagai Al-Amin. Sebab apa kemuliaan, gelaran kemuliaan dan iktiraf daripada kafir Quraisy kepada Nabi SAW? Sebab kafir Quraisy ni melihat akhlak Nabi ni, Masya Allah, sempurna. Kebaikan dia, kemudian perkataannya pun lemah lembut, ucapan dia benar. Setiap yang diperbuat oleh Nabi SAW, tak ada seolah-olah penolakan tu, tak ada. Sehingga siapa yang melihat Nabi SAW menyukai baginda SAW keseluruhan dia, sama ada tubuh badan, bahasa, pekerti, semualah, kan? Sempurna Nabi SAW. Sehingga kan mereka menggelar Nabi Muhammad SAW dengan gelaran Al-Amin, iaitu orang yang terpercaya. Semua terpercaya. Perbuatannya pun dipercayai, perkataannya pun dipercayai, tindakannya pun diyakini. Semua. Sehingga kan orang mengatakan, kalaulah Muhammad beritahu, kalaulah Muhammad beritahu kuda ni akan keluar daripada celah batu ni, kami percaya. Kata-kata tu. Sebab apa dia kata? Sebab kami tidak pernah mendapati, tidak pernah melihat dan mendapati Muhammad ni berdusta. Masya Allah. Mereka mempercayakan semua kepada Nabi SAW. Sebab itulah kalau kita tengok balik, imbas balik, ketika mana perkara tahkim ataupun perkara menghukumkan, mereka redha kepada hukum Nabi SAW. Ketika mana mereka berbalah pasal peletakan batu Kaabah, iaitu Hajar Aswad, kan? Mereka berbalah siapa yang meletakkannya. Maka ketika mana ada orang tua mengatakan, kita kena berpegang kepada keputusan orang yang akan pertama masuk di pintu tu, maka masuklah, ditakdirkan Allah, masuklah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi putuskan dengan keputusan yang adil, dan Nabi memutuskan satu hukuman yang adil, maka mereka semua parti. Walhas baru kalau Nabi tak masuk, orang dah, kan? Mereka bermusuh-musuhan dah, mereka nak berkelahi dah satu sama lain. Tapi sebab Nabi SAW masuk dan menghukum dengan adil, maka semua pekat puas hati, ya? Tak ada yang tolak. Dan semua mengatakan kehebatan Nabi, dan Nabi SAW cerdik dan pandai dalam menghukum. Pasal apa? Nabi ada sifat fatonah, cerdik, dan Nabi sedih, tabligh dan amanah. Masya Allah. Ini sifat Nabi SAW yang melekat kepada Nabi. Dan sebab itulah Khadijah, dia pernah komen, kan, mengenai sifat Nabi SAW, isteri baginda Nabi SAW. Jadi baginda adalah diberitahukan seorang yang sentiasa, kata Khadijah, seorang yang sentiasa menanggung beban. Nabi Muhammad ni orang yang sentiasa menanggung beban orang. Sebab itulah semua masalah ni kepada Nabi diceritakan, dan Nabi SAW mencari penyelesaian, Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW ni membantu orang yang kesempitan, menolong orang kesempitan. Masya Allah. Nabi SAW sebelum lagi lantik jadi Nabi, maka Khadijah dah tahu dah. Sebab itulah ketika mana Jibril turun pada wahyu pertama ni, Nabi balik daripada Gua Hira, maka Nabi takut, Nabi bergetar, kan, macam demam tu. Maka Khadijah tidak takut. Khadijah tahu Nabi SAW orang yang baik.
Nabi sentiasa menyambung silaturahim. Nabi menolong orang yang lemah. Maka Khadijah tidak rasa macam takut dah. Pasal apa? Dia tahu suami adalah orang yang baik. Orang yang sentiasa menolong orang. Kan? Sebab itulah dia mengatakan apa? Dia akan pergi jumpa kepada pak saudara dia. Kan? Menceritakan kisah ni. Masya Allah. Jadi seorang yang sentiasa menanggung beban, kata Khadijah, membantu orang yang kesempitan. Nabi sentiasa membantu orang kesempitan. Ini komen isteri Nabi sendiri. Masya Allah. Yang sentiasa bersama dengan Nabi dan dia melihati Nabi SAW. Sentiasa menolong orang dalam kesempitan, memberi makan kepada tetamu dan menolong menegak kebenaran. Nabi daripada muda dia, Nabi bersifat benar. Nabi tidak mau mengambil hak orang lain. Nabi ketika kanak-kanak duduk bersama dengan sepupu Nabi, anak Abu Talib yang ramai. Nabi SAW tak pernah membebankan ataupun memberatkan Abu Talib dalam hal melihara anak-anak dia. Dan Nabi SAW merelakan Nabi tak makan. Demi untuk apa? Untuk semua makan dulu, barulah Nabi makan. Masya Allah. Inilah kehebatan Nabi SAW daripada kecil lagi ya. Kan? Sebab itulah ketika mana kanak-kanak, kalau kita tengok kan, didikan pertama oleh ibu berjaya, maka dia akan besar pun, membesar akan menghasilkan kejayaan. Sebab apa? Sebab didikan pertama ni akan diingat. Tarbiyah pertama tu akan diingat. Dan apatah lagi Nabi SAW dibimbing dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga dan dipersiapkan untuk menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah di bawah naungan nubuah dan risalah. Jadi ketika mana habis masa ataupun fasa kebangkitan ni, telah pun menikah Nabi SAW dengan Khadijah, kan? Dan telah pun dikurniakan 6 orang anak, kan? 4 perempuan, 2 lelaki. Maka pernikahan yang dikurniakan anak itulah yang dinanti-nantikan, kan? Setiap pernikahan, maka pasangan ini menunggu anak, menunggu kelahiran. Nama dia kelahiran apa? Qurratu Ain. Nama dia apa? Penyejuk mata. Maka semua akan menunggu-nunggu. Sama ada yang ditunggu tu lama ke ataupun pantas cepat, itu semua takdir Allah SWT. Maka Nabi SAW mulalah uzlah. Uzlah ni apa? Menyendiri. Sebab Nabi SAW melihat hari-hari ni kafir Quraisy makin teruk akhlak dia, kemudian mereka makin menjadi-jadi dalam bab akidah, makin rosak. Dalam bab muamalah pun tipu menipu. Dalam bab persaudaraan pun dah mula dah. Yang bersaudara ni mana dia apa, yang kaya banyak saudara, yang miskin tak dipedulikan. Mula ni berlaku dah. Maka Nabi pun mula memikirkan suatu masalah ni, bagaimana benda ni boleh jadi dan nak ubah dia macam mana. Kan? Seperti mana kita tahu ni sifat lelaki ni. Sifat lelaki ni kalau dia ada masalah, dia suka seorang-seorang itu. Dia tak mau cerita. Kan? Sebab itulah kalau ada lelaki perempuan ni, nak perempuan pada suami perempuan ni, kalau dia duduk seorang-seorang diri, nak fikirkan, tak kacau. Kan? Sebab apa? Sebab dia nak cari jalan keluar daripada masalah yang duk ada. Jangan kacau dia. Bagi peluang dia duduk seorang-seorang. Kan? Maka Nabi SAW uzlah. Nabi SAW mau menyendiri. Bila usia baginda meningkat 40 tahun, renungan dan pengamatan baginda di masa yang silam membawa baginda semakin jauh lagi jurang dan cara pemikiran baginda daripada kaumnya. Nabi telah pun umur 40 tahun. Maka Nabi fikir balik, bagaimana keadaan kaum-kaum yang sebelum ni. Muamalah sesama manusia, muamalah dengan cara curang, bukan dengan cara jujur. Kemudian hari-hari makin teruk. Yang membunuh anak pun ada. Ada anak perempuan dia pembunuh.
Banyak anak pun dia bunuh juga. Masya Allah. Pasal apa? Takut tak boleh menyara anak dia. Kemudian ada harta dia perkorbankan kepada berhala. Dia menyembah berhala. Jadi semua ni menjadi beban fikiran kepada Nabi SAW yang membuat Nabi ni uzlah. Nabi berfikir membawa baginda gemar untuk mengasingkan diri, dan Nabi SAW mengasingkan diri. Untuk itu baginda membawa bekalan dan air untuk maksud ke Gua Hira dan bukit-bukit Sur. Kan? Jadi dan bukit An-Nur kan? Bukit An-Nur. Dengan jarak 2 batu daripada bandar Mekah. Jadi ianya adalah sebuah gua yang selesa, panjangnya 4 hasta. Jadi kalau kita pergi ke Gua Hira kan, siapa yang pergi Gua Hira kan, naik tinggi atas tu kan. Jadi kalau seorang boleh 4 hasta kan, duduk seorang-seorang tu. Maka turut bersama keluarga baginda di sana. Baginda tinggal selama bulan Ramadan. Baginda memberi jamuan kepada fakir miskin yang menziarahinya. Di samping baginda menghabiskan masanya dan sana untuk beribadah dan berfikir mengenai alam semesta sekelilingnya. Nabi mula berfikir dan tafakur. Jadi sebaliknya penciptaan, Nabi memikirkan di sebalik penciptaan alam ni. Jadi baginda tidak senang dengan akidah pegangan syirik kaumnya. Nabi mula memikirkan bagaimana boleh kaumnya menyembah sesuatu yang tiada daya upaya, yang tak boleh bergerak dan yang tak boleh menolong diri dia sendiri, yang tak boleh dia mengurus diri sendiri, yang terlalu rapuh dan reput itu. Serta tasawurnya, Nabi membayangkan yang tidak mana berujung. Baginda mempunyai satu jalan keluar yang jelas, atau satu program yang padu dan haluan arah tuju yang boleh baginda perbuat berpuas hati dengannya. Maka Nabi SAW memikirkan dalam keadaan uzlah. Jadi pemilihan baginda untuk beruzlah ini merupakan sebahagian dari program yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda sebagai persiapan untuk menangani persoalan yang agung. Jadi untuk menangani persoalan yang besar ni memerlukan pemikiran yang tajam, memerlukan kecerdikan, dan dia memikirkan dulu, dipikirkan apa yang telah yang nak dibuat agar manusia semua mereka menyembah Allah Tuhan yang satu. Malah ianya suatu yang tidak dapat tidak bagi mana-mana jiwa agung untuk berperanan membentuk perjalanan hidup manusia. Jika seperti ini harus berikhtilaf ataupun beruzlah untuk beberapa ketika memutus hubungan dari kesibukan bumi, kebisingan hidup, dan kegawatan manusia yang memilih jalan hidup duniawi. Maka Nabi SAW duduk seorang-seorang. Maka dia patrah Nabi mengasingkan dirinya. Sebab itulah ada setengah tariqah. Tariqah ni macam jalan lah. Jalan untuk akhirat, nama tariqah. Jalan. Tariqah tasawuf atau sufi. Mereka uzlah. Mereka menyendiri. Mereka duduk seorang-seorang dalam kelambu ataupun dalam bilik, mengingati nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang duduk dalam satu ruangan yang sempit, mereka duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sesuatu masa. Dan jadi tariqah ni ada juga yang buat tariqah tafakur. Maka dia memikirkan kejadian, dia memikirkan alam, dia memikirkan kuasa Allah. Maka dia sentiasa mengingati nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala menyusun program untuk Nabi Muhammad SAW sebagai persiapan untuk memikul amanah yang besar, yang agung di bumi ini. Maka itu juga sebagai persiapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi untuk menerima suatu tugasan yang berat
yang besar, iaitu menyampaikan risalah. Sebab tugasan ini bukan mudah. Sebab kalau dipegang oleh salah-salah orang, takkan sanggup. Takkan boleh. Maka Nabi SAW dipilih dan dipersiapkan untuk menanggung beban ini. Jadi dalam rangka merombak dan merubah sistem yang sedemikian lama bermarajalela di bumi ini, dan demi untuk membetulkan landasan sejarah yang diselewengkan. Yahudi dan Nasrani menyelewengkan sejarah yang ada dalam kitab mereka. Yang ada boleh jadi tiada, yang tiada boleh jadi ada. Inilah yang diselewengkan oleh Yahudi dan Nasrani. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyusun program Al-Uzlah ini 3 tahun sebelum baginda memikul amanah dan risalah Allah. Bayang, 3 tahun sebelum Nabi SAW, sebelum dilantik menjadi Rasul Allah, sebelum didatangi malaikat Jibril memberikan wahyu yang pertama, Iqra, Nabi dah 3 tahun beruzlah dah. 3 tahun duduk dalam gua dah untuk mengasingkan diri. Dan kita tanya pula bagaimana Nabi SAW menyarong ataupun menafkahkan keluarga dia. Kita tahu tak? Nabi ni dah kaya. Isteri dia jutawan. Tak perlu dah. Sebab apa? Sebab ada banyak harta dah. Perniagaan pun terus jalan. Perniagaan Nabi SAW terus berjalan. Maka Nabi SAW sebagai bos yang ada pekerja-pekerja. Dan kita ingat, oh ni macam mana pula Nabi beruzlah. Apa nama? Siapa yang menyarang? Siapa yang nafkah? Maka Nabi SAW dah mempersiapkan dah. Sebab itulah ketika mana kita tengok, kan, yang menjadi hantaran kepada perkahwinan Nabi dengan Khadijah pun apa? 200 ke 100? 100 ekor unta, kan? 200 ekor unta yang terbaik. Bayang tu. Bukan jalan-jalan. Adakah orang biasa macam tu? Kan? Nabi SAW berjaya dalam perniagaannya. Ya. Umur Nabi SAW umur 25 tahun, boleh memberikan satu mahar yang besar, iaitu 200 ekor unta. 200 ekor unta. Kalau ada anak muda nikah 200 ekor unta sebagai hantaran dia, Masya Allah, tu kira hebat tu. Yang hebat. Makna Nabi SAW hebat dan kaya lah. Kemudian selepas Nabi menikah, Nabi teruskan perniagaan. Maka Nabi SAW hinggalah umur 37 tahun sebelum Nabi beruzlah. Berapa tahun tu? Masya Allah, harta banyak dah, kan? Jadi dalam masa inilah, dalam masa 3 tahun inilah, Nabi beruzlah dan baginda mengambil masa selama beberapa bulan menghayati kehadiran Bayu Maya pada yang serba bebas dan merdeka. Di sampingnya baginda mengamati alam di sebalik maya pada ini, sehingga tiba masanya untuk bermuamalah ataupun bermuamalah dan berinteraksi dengan alam ghaib, iaitu pada ketika yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mempersiapkan dalam dalaman beruzlah, sehinggalah Nabi SAW masuk ke satu tahap, iaitu boleh bermuamalah antara alam, nama dia, iaitu alam malaikat. Datanglah malaikat Jibril kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW ketika mana Nabi pernah melihat malaikat Jibril menyerupai bentuk aslinya, orinya. Masya Allah. Yang ini boleh dilihati oleh Nabi saja. Manusia takkan mampu melihatnya. Manusia biasa tak mampu melihatnya. Masya Allah. Inilah kehebatan Nabi SAW. Boleh? Alhamdulillah. Siap dulu. Sejuk kan? Apa yang berat tu mata tu lena sikit sat-sat apa. Mata berat kan? Tak apa, tak ada salah. Apa yang malu kan? Sebab tersisa lagi. Kan? Nak paksa sakit tengkuk lah. Sakit tengkuk nak paksa ni kan? Tak apa lena, sat sikit lena apa. Tak apa kan?
sambil-sambil menghayati kisah ni, perjalanan ni, kita bawa slow je lah kan. Yang lena tu lena sah, yang mantuk tu tak apa kan, biasa tu ha. Kita sambung pula di bagaimana pula selepas 3 tahun ni. Selepas 3 tahun Nabi SAW beruzlah, maka tibalah masa Nabi SAW menerima wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril yang diantar kepada Nabi SAW. Setelah genap usia baginda 40 tahun. Di ketika mana 40 tahun sempurnalah dah umur Nabi 40 tahun, maka Nabi diberikan tugasan yang besar. Tugasan membawa risalah. Jadi merupakan noktah kesempurnaan. Jadi disebutkan apa? Usia 40 tahun ni noktah kesempurnaan. Kesempurnaan akal fikiran dah matang lah kira kan. Jadi saya ni kira belum matang ni kan. 6 tahun lagi kot 40 kan. Jadi Nabi SAW mulalah diutuskan kepada Nabi SAW wahyu melalui malaikat Jibril. Jadi tanda-tanda kenabian mula bertapak dan muncul dalam penghidupan Nabi SAW. Mimpi-mimpi yang mendatangi baginda adalah dalam bentuk mega-mega subuh. Jadi mimpi-mimpi ini berulang-ulang dalam tempoh 6 bulan. Sebelum kedatangan Jibril ni, Nabi bermimpi dalam tempoh 6 bulan. Seperti falakis subhi namanya, iaitu cahaya pada waktu subuh. Dan tempoh kenabian baginda adalah 23 tahun. Jadi tempoh kenabian baginda adalah 23 tahun selepas tu kan. Mana dia 13 di Mekah, Fatrah Makkiyah nama dia. 10 tahun di Madinah. Nama dia Fatrah Madaniyah. Kan? Jadi mimpi yang baginda alami adalah sebahagian daripada 46 ciri kenabian. Jadi ada 46 tanda-tanda kenabian, termasuk dalamnya ialah mimpi kenabian. Jadi bertepatan pada bulan Ramadan tahun ketiga baginda beruzlah. Jadi Nabi beruzlah 3 tahun. Tahun ketiga Nabi beruzlah menyendiri ni pada bulan Ramadan di Gua Hira dengan kehendak Allah untuk melimpahkan kurnia yang rahmatnya ke alam semesta ini. Sebab Nabi ni diutus rahmatul lil alamin, sebagai rahmat kepada sekalian alam. Maka Allah menganugerahkan an-nubuwah kepada baginda Nabi SAW. Allah menganugerahkan kenabian kepada baginda, di mana Allah menurunkan malaikat Jibril. Jibril membawa wahyu ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi ketika mana Nabi kena 40 tahun pada bulan Ramadan, turunlah malaikat Jibril. Nabi ketika itu di Gua Hira. Dan Nabi SAW dikurniakan nubuwah, pangkat kenabian, dan diberikan ayat melalui malaikat Jibril. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi SAW benar. Nabi jujur pada diri dia sendiri. Ketika mana Jibril memerintahkan Nabi untuk baca, Nabi menjawab, aku tak reti baca. Sebab an-nabiyul ummi, Nabi ni tak reti baca, tak reti tulis. Kemuliaan kepada baginda Nabi SAW. Kalau Nabi reti baca, reti tulis, niscaya orang-orang kafir mengatakan Nabi reka Quran. Dan orang mengatakan apa? Ni Muhammad ni dia belajar daripada orang lain, dia tulis, dia reka. Tapi Nabi tak reti baca, tak reti tulis. Maka dakwaan itu selamat. Dakwaan orang Nabi buat Quran, maka tiada asas dia. Sebab Nabi ummi. Ma'an Nabi Qari, aku tak reti baca. Iqra', malaikat Jibril pun teruskan. Iqra', ma'an Nabi Qari. Maka malaikat Jibril peluk Nabi dengan kuat dia. Iqra'. Nabi kata, ma'an Nabi Qari. Aku tak reti baca. Masya Allah. Makna dia apa? Seolah-olah malaikat Jibril ni mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad,
Kamu membaca bukan dengan kuasa kamu. Kamu membaca dengan kudrat Allah, dengan kuasa Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamu membaca bukan dengan kuasa, kecerdikan, kehebatan kamu, tapi kamu membaca dengan kuasa Allah. Allah lah yang mengatakan kun fayakun. Dialah yang mengatakan jadi maka jadilah. Allah menjadikan Nabi tak berguru, sehingga kan Nabi SAW boleh membaca tanpa perantara guru, tanpa perantara belajar. Kita kena belajar dulu. Dan kalau tak belajar, tak boleh. Belajar pun tak boleh. Ini kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Maka Nabi SAW menyadari sesungguhnya diperintahkan Nabi membaca bukan kuasa sebagai manusia, bukan, tetapi Nabi membaca sebagai perintah daripada Allah yang kun fayakun. Maka Nabi boleh membaca ketika itu. Masya Allah. Maka Nabi SAW menerima perintah setelah kita meneliti dan mengamati tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk. Dapatlah kita menentukan hari yang bersejarah lagi berkat ini, iaitu hari Isnin 21 Ramadan bersamaan dengan 10 Ogos tahun 610 Masehi. Maknanya hari Isnin 21 Ramadan turunnya malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu hari Isnin 21 Ramadan. Jadi usia baginda ketika itu persis 40 tahun 6 bulan 12 hari pada kiraan bulan Qamariyah, kurang lebih 39 tahun 3 bulan 12 hari pada perkiraan bulan Syamsiah. Nabi SAW dilantik. Jadi cuba kita tengok riwayat Sayyidah Aisyah mengenai peristiwa penurunan cahaya ilahi atau penurunan wahyu yang pertama. Jadi satu riwayat daripada Sayyidah Aisyah, permulaan wahyu kepada Rasulullah SAW ialah mimpi yang elok, mimpi yang baik dalam tidurnya, kata Sayyidah Aisyah. Itu permulaan. Nabi bermimpi, tapi mimpi yang baik-baik ya, yang baik-baik belakang mimpi itu. Apa yang dilihat baginda semasa tidurnya ialah seperti mega pagi. Kemudian baginda diperkenankan untuk berikhtilaf. Baginda pun bermuzlah lah, berkhalwah di Gua Hira. Baginda bertahanus dan beribadat di sana di malam-malam hari untuk beberapa ketika. Nabi pun tahanus ni kira duduk bersorang beribadah. Kemudian pulang semula ke pangkuan keluarganya. Nabi bukan tak balik Pak hari balik, kan? Kemudian pulang semula ke pangkuan keluarga untuk mendapat semula bekalan dari Khadijah, sehingga tibanya saat turunnya Jibril di Gua Hira. Jibril menemui baginda dan memerintahkan baginda membaca dengan katanya, Iqra, bacalah. Sehinggalah hari-hari Nabi SAW duduk. Tibalah satu masa Jibril datang menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu Iqra. Maka daku tidak tahu membaca, kata Nabi. Nabi jawab, aku tak tahu baca. Kalau dah tak tahu baca, makna dia apa? Makna dia perintah baca ni sentiasa kalau disuruh kita membaca, bacalah, mestilah ada sesuatu yang dibaca di depan, tulisan. Orang tanya, baca? Mesti ada buku kita baca. Itu benar baca. Ataupun sesuatu yang dihafal, bolehlah kita baca, kan? Quran contoh kita hafal, kita baca. Tetapi Nabi SAW tak ada apa-apa yang dihafal. Dan tiada apa-apa di depan Nabi SAW. Kalau ada pun Nabi tak erti baca. Apa yang dibaca? Maka Nabi Qari. Maka Jibril memeluk Nabi
sehingga kepenatan, dan diperintahkan sekali lagi dengan katanya, bacalah. Maka dipeluk Nabi ni hingga susah nak dapat. Dan maka dilepaskan, maka Nabi diperintahkan, bacalah. Aku tak tahu baca, kata Nabi. Maka dipeluknya sehinggalah baginda kepenatan. Diseru lagi dengan perkataan, bacalah. Dan jawab baginda, aku tidak tahu membaca. Dan dipeluknya lagi kali ketiganya. Baginda kali ketiga kemudian dilepaskan dengan katanya. Maka ketika mana dipeluk kali ketiga, maka Jibril alaihi salam meneruskan bacaannya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka Nabi SAW telah pun sempurna menerima wahyu yang pertamanya, wahyu sulungnya, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Nabi sedar, rupa membaca yang diperintahkan Jibril tadi bukan membaca dengan ilmu ataupun dengan kuasa Nabi SAW, tetapi membaca dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dia apa? Memberikan kepada kita suatu ibrah pengajaran. Setiap apa sahaja yang kita buat, yang kita tengah programkan, hendaklah dilibatkan Allah dalam program dan perbuatan kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya dengan kejadian yang sempurna. Kena libatkan. Sebab kalau kita tak libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan jadi lain. Sebab itulah sebenarnya perbuatan apapun yang kita buat, kena libatkan Allah. Suatu amalan kita libatkan juga Allah. Sebab apa? Akan terhasil ikhlas dalam diri kita. Tapi kalau tidak kita libatkan, maka kita akan jadi lain. Amalan kita pun jadi lain. Jadi setelah itu Rasulullah SAW dengan keadaan yang menggetar, pulang ke rumahnya menemui Khadijah. Nabi SAW dalam keadaan takut, getar. Yang pertama apa? Nabi SAW menerima wahyu melalui proses dipeluk oleh malaikat Jibril, dan Nabi SAW pun belum mengetahuinya siapa dia. Maka Nabi takut apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW. Ada telefon, sila jawab. Begitu tak lama lah, 10 minit lagi. 3:38 sekejap lagi. Kita mula tadi kan, awal, kita berhenti awal juga. Jadi ketika mana Nabi balik ke rumah, dan Nabi SAW menemui isteri baginda yang tercinta, iaitu Khadijah, dan meminta diselimutkan dengan katanya, Zamiluni, zamiluni, selimutkanlah aku. Selimutkanlah aku. Kata Nabi SAW, lalu baginda pun diselimutkanlah hingga ketakutan dan kegigilan. Menggigil tadi ni, reda dan hilang. Baginda pun menceritakan peristiwa berkenaan kepada Khadijah. Selepas tak menggigil dah, selepas tak takut dah, mulalah rasa tenang tu mai dah, maka Nabi pun cerita balik kisah Nabi kepada isteri tercinta Nabi SAW, itu Khadijah. Apakah gerangannya yang berlaku ke atasku ini? Aku takutlah terhadap diriku ini. Jawab, kata Nabi. Khadijah kata apa? Tidak sama sekali. Seorang isteri yang menenangkan suaminya. Inilah guna isteri ni. Isteri ni apa? Ketika mana isteri ini menjadi tempat yang sakinah, tempat ke mana suami ni merasa tenang ketika mana balik rumah. Pasal apa? Ada isteri yang sentiasa dipandang sejuk mata memandang. Bawa bercerita pun dia menceritakan benda yang baik, nasihati benda yang baik. Sebab itulah maka terhasillah Nabi kata, baiti jannati, rumahku surga aku. Pasal apa? Sebab rumah ni ketika mana dia menjadi surga,
apabila ada isteri yang solehah dalamnya. Kalau tidak, rumah tu tak jadi surga. Serabut dah. Sebab itulah rumah ni jadi surga bukan kira besar ke kecil lah. Maka Nabi bagaimana? Rumah Nabi kecil saja. Tapi keluar daripada mulut Nabi, baiti jannati. Ni rumah kita besar, tapi serabut je. Tak tenang aja. Dan nak pergi keluar aja. Pasal apa? Sebab tak ada terhasil baiti jannati. Jadi bagaimana cara kita mengambil rumah kita ni boleh jadi surga? Kita ambil di mana? Kita ambil daripada keberkatan majlis ilmu. Keberkatan kita zikir kepada Allah, keberkatan ilmu kita ada, kita bawa balik dan kita letakkan di rumah kita, menjadilah rumah kita ni bercahaya dengan cahaya rahmat, cahaya zikir, bacaan Quran, duduk tenang rumah kita. Suami pun tenang duduk dalam, anak-anak pun jadi tenang. Sebab apa? Sebab aura bacaan tadi, zikir-zikir tadi, bacaan Quran tadi, kan? Ada. Ni kalau ada, kita pun tak tahu, kan? Rumah pasal apa lah, gelap sangat selalu. Lampu tak ada. Lepas tu, rumah rasa macam tak selesa. Kalau dah macam tu, hantu pun baik, eh? Macam sini hantu baik. Hantu lah, tapi nama yang lain. Tu raya lah, hantu ni lah, hantu tu lah. Semua duduk kat rumah tu, dia pun seronok lah duduk dalam tu. Pasal apa? Sebab ada kawan dia. Dia cari geng juga. Ini geng dia ni, dia tak. Geng dia. Pasal apa? Sama-sama tak menyebut nama Allah, tak menyebut kalimah thayyibah. Dia duduk dalam tu lah, kan? Jadi baiti jannati ni keluar daripada mana? Keluar daripada isteri yang solehah. Karena Nabi SAW mendapatkan isteri solehah Khadijah, maka Nabi SAW tidak menikah dengan sesiapa pun sehinggalah Khadijah meninggal. Jadi kata Khadijah, sesungguhnya Allah tidak akan menghinakan dikau. Tidak, demi Allah, kata Khadijah, Allah tidak menghinakan dikau karena dikau sentiasa menghubungkan tali satu rahim. Sentiasa menghubungkan satu rahim. Dan Nabi memikul beban kesusahan orang ramai, menolong orang yang tidak berada, memberi makan tetamu dan berusaha menyelesaikan rintangan yang menghalang kebenaran. Selepas itu Khadijah bersegera membawa baginda untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak saudara Khadijah. Kan? Anak saudara Khadijah. Beliau adalah di antara pribadi yang telah memeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah. Beliau juga pernah menulis kitab-kitab suci dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bawalah kepada orang yang pandai, orang yang reti dalam bab ni, bawalah. Beliau menulis juga kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Beliau seorang yang sudah berumur dan buta. Jadi Waraqah bin Naufal ni ketika itu berumur dah dan dah buta. Dan dibawalah. Khadijah pun menceritakan peristiwa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW. Wahai anak saudaraku, cubalah kau dengar perihal dari saudaramu ini, kata Khadijah kepada Waraqah. Jawab Waraqah, apakah gerangan wahai saudaraku? Maka Rasulullah pun mengisahkan dengan segala kejadian yang dialami Nabi SAW. Lantas Waraqah bin Naufal berkata, itulah dia malaikat yang telah mendatangi Musa. Dia kata, itulah juga malaikat yang datang kepada Nabi Musa. Kalaulah daku ini masih hidup, muda lagi, kan? Dan kalaulah daku masih hidup ke saat kau dihalau keluar oleh kaum kamu, Masya Allah, dia tahu dah. Dia baca kitab Injil. Orang cerdik, dia tahu. Sebab dia dah tua dah, buta pula. Dia kata, dia tahu dah perjalanan Nabi. Kalaulah aku masih hidup lagi ketika mana kaum kamu menghalau kamu daripada Mekah, maka apakah aku ini, kata Nabi SAW, sambut Nabi lah. Nabi menyambut.
Apakah aku ini akan dihalau keluar oleh mereka? Kata Nabi. Jawab Waraqah, ya. Memang tidak pernah datang seorang manusia seperti kau ini dengan bawaannya malah kesemuanya ditentang. Kalaulah daku sempat sampai ke hari ini, ke hari kau itu pasti akan kubantu kau sepenuhnya. Tidak berapa lama selepas Waraqah itu meninggal, tak berapa lama lepas kejadian itu, Waraqah pun meninggal dunia dan wahyu pun tertangguh. Maka dalam wahyu tertangguh ni, Waraqah meninggal dunia lepas wahyu yang pertama ni. Jadi inilah kisah Nabi SAW menerima wahyu sulung Nabi SAW, dan kita akan baca kisah itu. Riwayat Tabari dan Ibnu Hisham meriwayatkan bahawa baginda telah keluar dari Gua Hira selepas baginda didatangi oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Akan kita baca kisah ini pada masa yang akan datang, sebab kisah peristiwa Nabi SAW ini mula kita baca perlahan. Sebab apa? Sebab peristiwanya menarik. Mula ketika mana Nabi SAW menerima wahyu, dan bagaimana pula ketika mana Nabi menyampaikan wahyu itu kepada kerabat ataupun kepada kaum yang terdekat dulu, dengan yang dikenali dengan dakwah sirriyah, iaitu satu dakwah yang Nabi SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi, kan? Dan bagaimana Nabi SAW menghimpunkan saudara-saudara Nabi SAW, kerabat-kerabat baginda, untuk Nabi mengajak mereka menyembah Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah peristiwa demi peristiwa yang berlaku ketika mana turun wahyu yang pertama sehinggalah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita maghfirah, keampunan, dan Allah kurniakan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.